Kawasan yang ditunjukkan oleh Wak Tam itu beralun-alun, berombak-ombak seperti laut. Air laut tu berombak-ombak tanah tu. Jadi Wak Tam tu pun cakap, pergi gali kat sana. Subhanallah. Assalamualaikum kepada anda semua. Sebelum anda semua tonton video ini sampai habis, silakan subscribe channel saya. Kebenaran pasti muncul. Assalamualaikum semua. Okey, ini adalah kisah tentang seorang remaja yang mengikuti kumpulan penggali kubur di sebuah perkampungan pada tahun 90-an. Bukan sekarang, tapi pada tahun 90-an dulu. Amri, bukan nama sebenar, ialah ahli kumpulan yang kali pertama pada suatu pagi dia bersama ahli kumpulan penggali kubur tu di tanah perkuburan untuk menggali kubur kerana ada kematian di kampung beliau. Jadinya ini adalah kali pertama je untuk Amri. Amri ni bukan nama sebenar lah. Kan? Oleh kerana tanah perkuburan di kampung itu bukanlah seperti tanah perkuburan di bandar ataupun tanah perkuburan seperti sekarang. Yang ada nombor-nombor lot tu bukan. Tanah perkuburan dia tidak ada nombor lot. Jadi kubur dia bersepah-sepah. Jadi bila bersepah-sepah, kubur pun dah lama. Jadi dah banyak nampak yang dah rata. Jadi Amri ni pun dia bertanyalah kepada ketua kumpulan. Ketua kumpulan tu adalah bernama Wak Tam, bukan nama sebenar. Dia tanya pada Wak Tam, Wak Tam, kita nak gali dekat mana ni Wak Tam? Semua nampak macam ada kubur je, kata Amri pada Wak Tam. Jadi tanpa menjawab sepatah pun pertanyaan si Amri tadi, tiba-tiba Amri ni terdengar bacaan 4 kul daripada Wak Tam tadi. Jadi dia pun mendengarlah Wak Tam tu membaca surah 4 kul. Selepas dia habis dia baca surah 4 kul tu, kan, selepas dah habis baca surah 4 kul tu, Wak Tam tu pun tunjuk tangan. Dia tunjuk ke Amri. Amri, dia tunjuk arah tangan dia tunjuk ke arah kawasan tanah perkuburan tu. Yang mengejutkan Amri apa yang berlaku kalau anda semua nak tahu pada ketika itu. Tanah ataupun kawasan yang ditunjukkan oleh Wak Tam itu beralun-alun, berombak-ombak seperti laut. Air laut tu berombak-ombak tanah tu. Jadi Wak Tam tu pun cakap, pergi gali kat sana. Subhanallah. Itu salah satu pengalaman yang memang saya rasa tak semua orang dapat lah pengalaman macam tu kan. Tapi memang pengalaman yang sangat menarik ya. Macam mana manusia boleh berhubung dengan alam. Maksudnya berhubung dengan tanah. Untuk tanya dekat mana. Jadi selepas Wak Tam tadi dah tunjuk kat mana kawasan yang diorang punya kumpulan kena gali. Semua ahli kumpulan penggali kubur tu pergilah dekat kawasan tanah tu. Dan diorang pun mulalah menggali liang lahat. Okey. Semasa tengah menggali kubur tu, tengah seronok gali kubur ni, tiba-tiba Amri dia tercium satu bau tau. Bau yang sangat wangi. Bau dia macam bau-bau bunga lah, bau-bau bunga kasturi macam tu. Lepas tu Amri pun dia bertanyalah pada kawan-kawan dia yang dah lama gali kubur yang dia tanya kan. Korang bau tak? Korang ada cium tak bau wangi ni? Amri tu tanya kat diorang. Lepas tu salah seorang daripada ahli kumpulan tu pun jawab pada Amri ni. InsyaAllah ini petanda kita gali kubur orang-orang yang soleh ni katanya. Orang-orang yang baik dia kata. Oh ya ke kata Amri. Jadi diorang pun sambil berborak tu diorang teruskan menggali. Sedang diorang gali lagi. Tiba-tiba Amri tu dah keletihan ataupun kepenatan lah. So bila dia penat dia dah masuk dalam liang lahat tu. So dia pun naiklah daripada liang lahat tu naik ke atas. Bila dia naik, sekali lagi dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Sebab bila dia naik, baru dia tahu pada waktu dan ketika itu hujan sedang turun renyai-renyai. Jadi bila dia tengok sekeliling, kawasan perkuburan tu memang nampak tanah dia lecak dan basah. Tapi dia hairan sangat, dia dalam liang lahat, dia tak kena setitis pun air hujan renyai tu, dan dalam liang lahat tu juga tak ada kesan basah. Tanah liang lahat tu kering, tak ada kesan basah. Tapi bila dia naik daripada liang lahat tu, dia tengok atas, hujan renyai, kawasan kubur tu semua sekeliling tu basah. Allahu Akbar. Dia sekali lagi dia merasa perasaan yang sangat pelik lah dia kata kan. Sebab dah lah ini kali pertama dia gali kubur. Jadinya dia rasa macam liang lahat tu seolah-olah tidak terkena langsung hujan renyai-renyai yang turun tu. Jadi kerana Amri ni keletihan, dia penat. Jadi dia pergilah berjalan dekat pondok. Jadi dia berehat dekat pondok. Okey, bila dia tengah berehat kat pondok tu, dia tengah minum air. Tiba-tiba Amri disapa dengan salam. Assalamualaikum. Lalu Amri pun menoleh ke belakang.
Waalaikumsalam Haji Ramli. Rupanya Haji Ramli yang datang. Haji Ramli yang bagi salam dekat dia. Amri bagi tahu kat dia. Haji Ramli, liang lahat ni belum siap lagi. Dalam 10-15 minit lagi insya-Allah siaplah, kata si Amri. Namun Haji Ramli hanya terdiam. Haji Ramli diam dan senyum je. Dia tak cakap apa-apa pun pada waktu itu. Walaupun Haji Ramli tidak menjawab pertanyaan daripada Amri tadi, Amri tetap juga ingin terus bersembang dengan Haji Ramli. Lalu Amri bertanya kepada Haji Ramli, "Haji, siapa yang meninggal dunia hari ni?" "Saya tak tahu lagi siapa yang meninggal dunia. Saya terus datang ke tanah perkuburan dan ikut orang gali liang lahat tadi." Jadi Amri bertanya kepada Haji Ramli lah. Namun belum sempat lagi Amri mendengar jawapan daripada Haji Ramli tadi, terlihatlah ven jenazah masuk ke kawasan perkuburan. Lalu Amri segera bangun dari kerusi dan Amri mengajak Haji Ramli untuk menyambut jenazah. Apabila Amri melihat ke belakang semula, tiada sesiapa di belakangnya. Haji Ramli tiada. Amri sedikit kebingungan pada ketika itu. Namun, untuk melegakan perasaan Amri berfikir mungkin Haji Ramli dah berjalan pergi ke liang lahat. Lalu Amri pun teruslah menyambut jenazah dan uruskan jenazah sehingga jenazah masuk ke dalam liang lahat ataupun jenazah telah dikebumikan pada waktu itu. Ketika waktu bacaan talqin, Amri tercari-cari di mana sosok Haji Ramli. Sebab biasanya dekat kampung ni Haji Ramli ni imam nombor 1. Kalau berlaku kematian ke jadi imam solat ke, biasanya memang Haji Ramli ni akan jadi imam yang mula-mula. Tapi dia pelik pada waktu itu sebab dia tengok Imam Asri yang yang membacakan talqin untuk jenazah pada ketika itu. Lalu dia pun sedang-sedang asyik berfikir, tiba-tiba kan, bukan tiba-tiba lah. Dalam talqin ni biasanya imam akan menyebut nama jenazah. Amri betul-betul terkejut apabila nama jenazah yang disebutkan itu adalah nama Haji Ramli. Dia betul-betul terkejut. Nama yang disebut dalam talqin oleh imam itu adalah nama Haji Ramli. Maksudnya, jenazah yang dia kebumikan tadi adalah Haji Ramli. Waktu dan ketika itu, Amri sangat bingung dan keliru sekali pada ketika itu. Bermacam-macam yang bermain dalam benak fikiran Amri pada ketika itu. Kenapakah Haji Ramli datang bertemu dengannya? Siapakah yang memberi salam kepadanya? Dan siapa juga yang berkata-kata tadi semasa di pondok ketika sedang minum? Jadi, kebenarannya di sini, Amri, ini adalah kali pertama dan kali terakhir Amri menggali kubur. Itu adalah kenangan yang Amri tidak dapat lupakan.